Okay, Assalamualaikum. Jadi hari ini kita akan masuk untuk modul UMB 2112 Matematik Perniagaan. Untuk bab yang pertama, Matematik Kewangan, dalam subtopik yang ketiga iaitu faedah compound. Sebelum ni kita dah belajar pasal faedah mudah, ada faedah rata, ada faedah tetap, ada faedah terapung. Kemudian yang kedua kita ada belajar pasal diskaun, tentang faedah diskaun, dan yang ketiga ada faedah compound. Sebelum kita masuk pada faedah compound, kita kena tahu dulu apa maksud faedah compound. Okay? Kenapa ada faedah mudah kat sini? Sebab faedah mudah ini berlawanan dengan faedah compound, ataupun berbeza lah. Kita boleh buat satu perbandingan yang secara terus untuk kita nampak dan faham konsep untuk faedah compound ni sebenarnya apa. Okay. Pengiraan, kat sini ditulis pengiraan faedah mudah adalah berdasarkan prinsipal asal sepanjang tempoh pinjaman atau simpanan dan tidak berubah dari semasa ke semasa seperti dalam topik yang kita belajar sebelum ini. Okay. Dalam pengiraan faedah compound pula adalah berasaskan prinsipal yang berubah dari semasa ke semasa. Okay, yang atas ni asal, yang ini prinsipal yang berubah. Faedah yang diperoleh terdahulu di compound atau ditukar kepada prinsipal dan mendatangkan faedah selepas itu. Okey. Kita buat satu contoh. Jadi, katakanlah anda ada wang 5,000 dan ingin menyimpan di dalam sebuah akaun selama 3 tahun. Okey. Contohnya ada 5,000. Contohnya ada RM 5,000. Okay. Anda nak simpan dalam bank selama 3 tahun dan bank itu memberikan kadar faedah sebanyak 4%. Contoh. Okay. So, sebelum masuk faedah compound, saya akan buat dulu faedah pengiraan untuk faedah mudah. Okay, untuk nanti kita nampak macam mana beza antara faedah mudah dengan faedah compound. Okay, kalau siapa yang confirm faedah mudah ni dia sama dengan faedah tetap. Faedah mudah. Okay. Pengiraan faedah mudah, kalau kita buat tahun demi tahun, kalau kita nak kira faedah dia, contohnya untuk tahun pertama, so formulanya adalah I sama dengan PRT, di mana I ni adalah faedah yang kita nak kira. PRT adalah prinsipal darab dengan kadar darab dengan tahun. Untuk tahun yang pertama saja, prinsipalnya adalah 5,000 darab dengan 4%, 0.04, darab dengan 1 tahun. Sebab untuk tahun yang pertama sahaja. So, bila kita darab sini guna kalkulator, anda akan dapat sebanyak RM200. Untuk tahun yang kedua pula, kalau kita kira, masih lagi menggunakan formula yang sama, IPRT. Dekat sini, prinsipalnya akan jadi, kecilkan sikit 5,000, masih lagi 5,000, sebab untuk faedah mudah pengiraan dia tidak merubah prinsipal. Okay. Darab dengan 0.04 darab dengan 1 akan dapat lagi 200. Dan untuk tahun yang ketiga, bila kita kira untuk faedah dia, masih lagi pengiraan yang sama, 5,000 darab 0.04 darab dengan 1. Kita akan dapat 200. Okay. Bila kita kira jumlah keseluruhan simpanan selepas 3 tahun itu, so jumlah akhir dia anda akan dapat 5,000, iaitu prinsip simpanan yang mula-mula kita simpan, tambah dengan faedah tahun pertama 200, faedah tahun kedua 200,
Dan faedah tahun ketiga pun 200. Anda akan dapat RM 5,600. Okey. So ini adalah pengiraan untuk faedah mudah. Okey, kejap. Padam dulu. Sini ada pembaris saya tak guna pula. Okey. So, kita guna pembaris. Kita ada pembaris, kita guna pembaris. Okey. Alright. Apa tu pentingnya pembaris ni? So buat kata garis. Alright. So ini adalah untuk faedah mudah. Kalau pengiraan untuk faedah compound, okey, ada sedikit perbezaan. Untuk tahun yang pertama, masih lagi gunakan I sama dengan PRT, di mana prinsipal pada mula-mula dia simpan adalah 5,000, darab dengan 0.04, darab dengan 1 dan dapat 200. Sama kan dengan faedah mudah? Okay, lihat pada tahun yang kedua. Masih lagi I sama dengan PRT. Cuma dekat sini prinsipal dia berubah. Daripada 5,000 dia akan jadi 5,000 tambah 200. Di mana 200 ini datangnya dari faedah pada tahun yang pertama. Okey, faedah dia dapat faedah, dia terus campurkan dengan prinsipal pada tahun yang kedua untuk jadi prinsipal yang baru. So akan darab dengan 0.04 darab dengan 1. 5,200 darab 0.04 darab 1, anda akan dapat 208. Faedah untuk tahun kedua dah berbeza. Dan pada tahun yang ketiga, I sama dengan PRT, di mana P dia prinsipal 5,000 tambah dengan 200 datangnya dari prinsipal tahun pertama ni. Kemudian tambah lagi dengan 208 untuk faedah pada tahun yang kedua. So kalau ada faedah, dia akan campur sekali dengan prinsipal pada awal-awal dia simpan. Okey, semua ini dalam kurungan darab dengan 0.04 darab dengan 1. Dan anda akan dapat RM RM216.32. Okey. Jadi kalau kita kira jumlah akhir untuk pengiraan faedah compound, simpan 5,000, faedah tahun pertama 200, faedah tahun kedua 208 dan tahun ketiga RM216.32. Anda akan dapat RM RM5,624.32. So ada perbezaan antara faedah compound dengan faedah mudah, di mana faedah compound jumlah akhir dia adalah lebih tinggi daripada faedah mudah. Walaupun dekat sini nampak RM24.32 saja. Ini untuk 3 tahun. Bayangkan kalau dia simpan selama 30 tahun. So akan nampak satu perbezaan jumlah yang sangat besar. Ini dari segi pengiraan. Okey. Bezanya adalah prinsipal pada setiap tahun berbeza untuk faedah compound, di mana dia akan ditambahkan dengan jumlah faedah yang dia dapat. 200, 208 dan RM216.32. Ini bila saya kira tahun demi tahun. Kalau kita kira menggunakan formula, saya akan turun sampai sini. Ada pembaris tadi kan? Atas sini sikit. Okey. Kita sambung lagi perbezaan kita. Okey, thank you pembaris. Okey.
Formula untuk pengiraan faedah mudah S sama dengan P1 tambah RT. S adalah jumlah, P adalah prinsipal, R adalah peratus dan T adalah tempoh dalam tahun. Jadi S ni kita nak kira. So S sama dengan 5,000, prinsipal kita 5,000. 1 tambah dengan 0.04 darab dengan 3 tahun. Kalau awak jumpa persamaan macam ni, pastikan awak buat apa yang berada dalam kurungan dulu. Awak akan dapat 1.04 dan akan dapat 5,000. 1.04 pula. Salah. Okey. 1.12 Jadi akan dapat RM 5,600. So, samalah jumlah ni dengan jumlah yang kita kira tadi. Kalau untuk faedah compound, formulanya adalah Fs sama dengan P1 tambah R per M tutup kurungan kuasa MT. S masih lagi jumlah compound, P adalah prinsipal, R juga adalah kadar yang diberikan, T pun adalah tempoh dalam tahun. Apa yang berbeza dekat sini adalah M. Dekat sini tak ada M kan, dekat faedah mudah. So ni ada M. M ni apa? M ni benda yang sama iaitu kekerapan pengiraan compound. Kalau tak ditulis ataupun tak diberikan dalam soalan kekerapan compound tu berapa kali setahun, so kita boleh buat satu anggapan M sama dengan 1. Maksudnya dia kira pada setiap bulan 12 ataupun setahun sekali sahaja dia kira compound. Untuk kes yang ke atas ni kita buat compound sekali saja setahun, maksudnya kita kira pada hujung tahun. Jadi bila kita kira dia punya S sama dengan 5,000 prinsipal asal 1 tambah 0.04 per dengan 1 kuasa 1 darab 3. Pastikan buat yang berada dalam kurungan dulu. So anda akan dapat 1.04 1 darab 3 dapat 3. 1.04 darab 3 kuasa 3, 1.04 kuasa 3, anda akan dapat 1.12. Saya tulis kat sini dulu 1.124864 kan. Okey, jumlah ni tak perlu tulis, nak cepat kan, tak perlu tulis ke, tak perlu apa. Darabkan sahaja terus dengan 5,000. Okey, kalau dekat kalkulator tu darab sahaja dengan 5,000. Sebab anda akan dapat jawapan yang lebih tepat. Bila anda budarkan, anda dapat jawapan yang kurang tepat. Di sini akan dapat jawapan akhir RM RM5,624.32. So, sama dengan pengiraan apa yang kita buat sebelum ini. Alright, so ini adalah beza antara faedah mudah dan compound. So, awak boleh tengoklah, kalau faedah compound, apa maksud compound? Maksudnya prinsipal pada setiap tahun selepas tahun pertama akan bertambah dengan faedah yang dia dapat. Kalau faedah mudah, nilai prinsipal gunakan nilai prinsipal asal. Dia tak berubah untuk setiap tahun. Okay? So itu adalah maksud faedah compound. Dan ini adalah formula bila kita nak mengira faedah compound ataupun menyelesaikan masalah melibatkan faedah compound. Okay.